Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹，早上好，大家平安。 Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Pagi ini telah memberi kita kesempatan untuk datang beribadah dalam kebaktian kedua secara tatap muka dan secara online. 感谢赞美主，因他的慈爱，今天早上赐给我们机会来到他面前，参加第二堂实体和线上崇拜。 Jemaat, silakan berdiri. 会众请站立。 Mari kita mengawali ibadah ini dengan mengingat nasihat dari firman Tuhan yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 让我们记住上帝话语的建立，来开始今天的敬拜。其中说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可以悦的旨意。” Marilah kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan dengan bersama menaikkan pujian. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. 让我们一备心来敬拜上帝，我们一同唱赞美上主。 Bait 1 dan bait 2 dalam bahasa Mandarin, bait 3 dalam bahasa Indonesia. 第一节和第二节用中文唱，然后第三节用印尼文唱。 赞美上主，却能战胜宇宙万有君王。我领颂主，因主永远是你救赎恩主。兄弟姐妹，都来靠近主桌前，hoàn然向主恭敬颂扬。赞美上主，如此奇妙，统治世间万物。张开恩义，如此温柔，将你时常保护。你岂不见，祈求救主恩典，指引带领一生路程。 Bahasa Indonesia. Puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji memuliakannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, silakan duduk. 会众请坐下。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui dalam kehidupan setiap hari, kita sering kurang hidup menurut nilai-nilai Kristiani. 亲爱的弟兄姐妹，我们承认，在我们所度过的每一天，我们经常没有按照基督教的价值过我们的生活。
Karena kita lebih suka mengejar nilai-nilai duniawi sehingga kita sering lalai melakukan perintah Tuhan. 因为我们更喜欢追求世界的价值，因此我们忽略了遵行上帝的话。 Marilah saat ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunannya. 让我们这此刻来到上帝面前，求他的赦免。 Sebelum masuk doa pengakuan dosa, marilah kita menaikkan lagu Terima Kasih untuk Salibmu. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌，感谢你的十字架。 Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengaku segala salah dan dosa kami yang kami perbuat. Secara khusus ya Tuhan, berkenaan dengan perubahan hidup yang seringkali kami begitu terhambat karena banyak dosa yang kami sukai, kami senangi, yang menghambat pertumbuhan kami, sehingga itu membuat kami tetap berada di titik tertentu tanpa ada perkembangan dalam hidup ini. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dengan mendengar kebenaran firman Allah, dengan kami datang beribadah, dengan kami memuji Allah, khususnya kami akan menerima perjamuan kudus.
boleh mengingatkan kami agar dosa kami makin hari makin berkurang dan hilang, namun pertumbuhan kami makin hari makin baik dan meninggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. 请会众站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，其这耶利米书33章第8节：我要除尽他们的一切罪，就是像我所犯的罪，又要赦免他的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 感 Syukur 谢 pada 上 Allah. 帝。 Sebagai respon untuk berita anugerah yang kita terima, marilah kita menaikkan lagu Kasih Yesus. 为回应我们接受的恩典信息，我们一同唱耶稣的爱。 耶稣的爱真深甜美，深藏在我的生命里，比你更甜，比我更美，与我主活在一起。我要欢呼歌颂，赞美主生命。 主耶稣深深地爱我，一直到永永远远。耶稣的爱真是甜美，深藏在我的生命里，比你更甜，比我更美，与我主活在一起。我要欢呼歌颂，赞美主生命。主耶稣深深地爱我，一直到永永远远。 Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya.
Jemaat, silakan duduk. 会众请坐下。 Kita akan mendengarkan paduan suara Gita Bahana untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. 我们来聆听吉达布安娜诗班建设。 Melayaninya mulai saat ini, melayaninya
Terima kasih pujian daripada suara Gita Bahana. Tuhan Yesus memberkati. 谢谢吉达巴哈纳色班的献色，愿上帝祝福。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wendy Pratama dengan tema menolong orang yang salah. 弟兄姐妹们，今天吴佩文牧师在本堂要传讲主的信息，主题为帮助错误的人。 Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian kasih yang ajaib. 为一杯心来接纳主借着圣经教导我们，我们一同唱奇妙的爱。 Bait 1 dalam bahasa Indonesia, bait 2 dan 3 dalam bahasa Mandarin. 第一节用印尼文唱，第二和第三节用中文唱。 Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Ân的恩，救主怜世的大恩，恩基的恩，如晨光里到我这罪人。我曾一度是你，在罪苦中证明，无声的真正救我出生。我今站在主前，不堪回首当年，使我高举主心恩典。光福音的光，改变人心的真光。光福音的光，使人生命智慧与力量。无论你心多暗，主能使人改观。主是将真光照耀辉煌。我将生命摆上，放照主的荣光，引领你荣耀的新希望。 Saudara, kita masuk di dalam doa. 我们大家同心进入祷告。 Bapa, kami ingin belajar kebenaran firman Allah, 天父上帝，我们要学习你的真理， supaya kami setelah ditolong, diselamatkan Tuhan, 好叫我们已经被拯救、得到救赎的人， kami bisa menolong orang untuk bisa mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. 我们可以帮助别人，让他们也获得在主耶稣里面的救恩。 Di dalam menolong ternyata tidak sekedar menolong, 接着我们的祷告，不单只是帮助他们， tetapi harus benar di dalam cara menolong. 也让我们在帮助的方式上是正确的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin seumur hidup saudara menjadi jemaat Tuhan baru kali ini mendengar tema khotbah menolong orang yang salah. 也许今天你们第一次听到一个主题，就是帮助错误的人。 Yang kita dengar adalah bertolong-tolonganlah atau saling menolong. 我们经常听到的这个主题呢，就是我们要彼此帮助，我们要彼此的扶持。 Mengapa berbahaya sekali menolong orang yang salah? 但是呢，我们今天说到的是，在帮助一个错误的人呢，是一个很危险的事情。 Karena menolong orang yang salah 因为当我们帮助那个错误的人，
Dia makin ditolong, dia makin salah. 越帮助他，反而情况变得更不好。 Jadi yang menolong jadi bersalah, 直到帮助人的也犯了错， yang ditolong makin salah. 接受到帮助的呢也越来越不好。 Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat 4 sampai ke 11. 所以今天我们要借着箴言书6章4到11节学习一件功课。 Ayat 4 sampai dengan ke-7 saya akan membacakan ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 dalam bahasa Mandarin. 前面的用印尼文读，后面的从8节到最后11节呢，我们用中文。 Ayat 4 sampai 7, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk, dan lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung dari tangan pengikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. 尚且在夏天预备食物，在收割时祭炼粮食。懒惰人呐、你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？再睡片时，打盹便时，抱着手躺卧便时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, 从这段我们所读的经文里， saudara cukup menarik. 有一件很吸引我们的事情。 Ayat yang keempat sampai ke ayat yang ada dua bagian firman Tuhan. 这段经文呢，我们可以把它分成2个部分。 Yang bagian atas adalah berbicara tentang Alkitab memuji semut. 之前呢，就是对这个蚂蚁的一个称赞， Bagian yang kedua adalah mengkritik manusia. 然后呢，最后一段呢，就是说到人的批评人。 Saudara, Alkitab itu memberikan pelajaran yang luar biasa. 圣经里面给我们的功课呢，都是非常Bisa dipahami oleh orang yang secerdas apapun, 直到非常聪明的人能够理解， dan bisa dimengerti oleh anak-anak yang pikirannya sederhana. 就是很简单想法的小孩子呢，也能够接受。 Dan Alkitab luar biasa memberikan pendidikan pengajaran firman Allah dengan namanya binatang. 而且呢，圣经也会拿一些这个动物来做比方。 Saudara, ada pepatah mengatakan belajarlah, tempuhlah ilmu sampai ke negeri Cina. 也许我们听过有人说，你们要学习智慧到东方去。 Saudara, pepatah ini nggak cocok buat orang yang ada di Tiongkok. 可是呢，对于中国人呢，可能不合适， Karena mereka tidak perlu pergi, karena mereka ada di sana. 因为中国人呢，他本就是在东方了。 Tetapi firman Tuhan mengajarkan pergilah, 可是圣经里面叫我们去看什么？向谁学习呢？ belajarlah kepada semut. 去跟蚂蚁学习。 Saudara, seharusnya kita manusia malu ya, kok kita suruh belajar sama semut. 为什么我们人却要向这个蚂蚁学习呢？ Saudara, itu binatang kecil. 那是很小的动物。 Tetapi kalau dikatakan semut adalah binatang kecil tapi paling besar. 可是如果我们说这个很小的动物，它却是很巨大的。 Kecil badannya tapi besar kerajinannya. 它的身体很小，可是它的意志、它的勤奋很大。 Kecil badannya tapi besar katakanlah inisiatifnya. 所以虽然身体很小，可是呢，它的那个主动力很强。 Kecil binatangnya tapi besar kerjasamanya. 虽然它很小，可是它们之间的合作非常的了不起。 Saudara-saudara, kalau kita manusia semuanya seperti semut, 如果我们人类每一个拥有好像这个蚂蚁的这样的精神， maka sesungguhnya gereja tidak membutuhkan diakonia karena bulan ini adalah bulan diakonia. 这个月呢，我们是仁爱月，就是每一个人这么勤奋，教会不需要有这个仁爱组。 Mengapa saudara gereja ini ada bidang diakonia? 那为什么我们教会有这个仁爱组呢？ Karena sesungguhnya itu menunjukkan bahwa manusia itu kurang punya kepedulian. 但是呢，也表示给我们提醒我们，有些人要更加注意关怀别人的需要。 Kalau kita manusia itu seperti kumpulan semut, 如果我们人就好像这个蚂蚁的群体， kalau ada yang bagian kesulitan tidak perlu lewat gereja, itu langsung di lapangan diselesaikan. 如果是在这个群体里面当中有一个成员有缺乏，大家都合力的帮助，不需要向教会提出来。 Karena kesusahan di lapangan tidak diselesaikan, akhirnya dihandle, dikelola oleh gereja. 因为有时候在这些群众之间呢不能够处理呢，只好把这件事情带到教会。
Saudara, semut itu binatang yang saling bekerja sama dengan satu dengan yang lain luar biasa. 我们看到这个蚂蚁之间他们的合作非常的了不起， Mereka bukan saling menunggu, tapi mereka itu saling bergerak. 他们没有等待，他们是一起的出动。 Saudara, di dalam menolong orang lain itu saudara tidak boleh saling menunggu, tapi harus segera saling bergerak. 所以呢，在我们愿意帮助别人的时候呢，不能够等待，乃是要主动的，大家一起来。 Saudara-saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang makan sekarang tuh lucu, traktirnya bagaimana? 我们现在看人家吃饭的时候，他们要请客，他的那个方式怎么样呢？ Jadi setelah makan itu semua orang mengeluarkan kartu banknya masing-masing, disimpan di piring. 吃完饭之后，大家都把他们的信用卡拿出来放在盘里。 Lalu yang mengambil kartunya itu adalah si pelayannya. 然后呢，服务员呢就把这些卡拿起来。 Nah, pelayannya itu mengambil kartu yang mana? Nah, kartu yang diambil itulah yang bayar traktirnya itu. 就是那个服务员拿了其中的一支印的呢，表示这个卡的主人他将要请大家吃饭。 Saudara bisa menangkap mengapa harus kumpulkan kartu? 那你们知道为什么大家都把那么多的卡放着呢？ Mengapa harus diundi? 为什么就好像这个抽签的方式， Saudara, itu menunjukkan yang pertama semuanya siap untuk membayar. 表示每一个呢都甘心情愿的要请， Tapi siap membayarnya itu setengah hati. 但是呢要请的那一个心态却是一半的。 Karena kalau niatnya membayar sepenuh hati, 因为若是他是100%甘心的出钱， tidak perlu kartu dikumpulkan kemudian baru pelayan yang mengambil salah satu diundi. 不是要跟他们说来，我们大家把这个卡拿出来，看是抽到谁的。 Nah, yang lucunya, 更好玩的， tatkala yang diambil itu adalah kartu yang dia punya, 当那个卡拿的刚好是他自己的呢， dia cuma senyum kecil. 他只有微笑。 Saudara, arti senyumnya apa? 这个微笑的意义是什么呢？它其 Halo, 中的 kurang 含义 lebih. 可能是什么？ Tetapi yang kartunya tidak diambil semuanya bersorak. Yeay! 就是他的卡没有被拿到的话呢，都非常的开心。 Artinya apa sifat manusia itu? 为什么人有这样子的态度？ Sifat manusia itu lebih senang mendapat daripada memberi. 所以呢，我们其实呢更喜欢得到过于我们付出。 Betul nggak ibu bapak sekalian? 你们这么想吗？ Yang kartunya diambil dia cuma senyum. 他的卡就是被拿了，他就是微笑而已。 Lalu dia bicara dalam batin dan hatinya. 然后也许他的心里这么想： Menyesal saya ikut makan. 哎呀，我今天跟他们一起吃饭真的是太 Saya makan 后悔了 sepiring, 我只有吃一盘， bayarnya buat 10 piring. 我要付10个人。 Lalu bilang dalam hatinya, 也许他的心里也这么想： ya dasar hari yang apes. 今天是我的灾难日， Ya dia senyum-senyum kan gak enak ya. 看起来好像他心里很不舒服。 Selesai makan dia mau pulang. 吃饭了之后呢，要回家， Yang tadinya makanan yang enak dimakan oleh dia. 刚才吃的感觉到很可口的食物， Pas mau pulang dia mau muntah. 要回去的时候呢，想到要把它吐出来。 Ya itu berlebihan memang. 当然没有那么的极端。 Tapi itu adalah sifat manusia. 但是其实呢，这也是人的这个常情。 Sifat manusia itu lebih senang dibantu, lebih senang ditolong daripada menolong dan daripada membantu. 人之常情，喜欢得到别人的帮助，不要帮助别人。 Kalau ditolong dan dibantu, pintunya terbuka lebar-lebar. 就是要接受帮助的时候，他把他的门敞开。 Tapi kalau menolong orang, saudara ngintip-ngintip. 但是要帮助别人的时候呢，他只有在旁边偷看。 Ya saudara-saudara, kalau kita dibantu, kita nggak peduli. Dari siapapun boleh aja bantu saya. 我们接受帮助，当然是什么人给我帮助，我都愿意接受。 Tapi kalau kita bantu orang, saudara kita ngintip-ngintip. 但是我们要帮助别人的时候呢，我们常常在哪里先慢慢的观察。 Ya kalau itu yang sakit yang perlu dibantu orang tua kita, dia baru mau bergerak. 如果看到这个是我自己的家人，他就要去。 Saudara, orang tua sakit. 就是我们的家人，我们的父母生病， Anaknya 5. 孩子有5位， Bantu mama papa yang sakit. 帮助爸爸妈妈生病的， Itu mirip dengan yang tadi makan. 就好像刚才那个请吃饭的人一样， Kartunya dikumpulin. 他们就把他们的卡完全收集起来， Dia saling menunggu. 在那里等待。
Ya, biarlah aja kokonya yang bantu, cicinya yang bantu, 让哥哥姐姐去帮忙， adiknya yang bantu. 让弟弟帮忙。 Adiknya bilang, saya kan anak paling kecil, kamu kok yang paling gede yang harus bantu urus mama. 然后弟弟就说我是最小的，当然是要大哥去。 Si kokonya bilang sama adiknya, 大哥就对弟弟说， kamu paling kecil tapi ekonomi kamu paling baik. 你虽然最小，但是你的经济情况比我们大家都好。 Oh, adiknya kan gak mau disalahin. 可是这个孩子小的，他不愿意被人家 Saya 指责 ekonomi baik bukan tiba-tiba koko. 他说我自己的情况很好，并不是哥哥来帮助我的， Karena saya kerja lebih rajin dari koko. 因为我比哥哥更加努力工作。 Saya kerja koko banyak main. 我很多勤奋的工作，但是哥哥一直都玩。 Saudara, temanya sederhana. 其实呢，问题很简单， Papa atau mama sedang sakit. 就是爸爸妈妈正在生病， Harusnya segera cepat pergi menolong. 应该是很快速的去帮助父母， Seperti semut. 就好像这个蚂蚁一样。 Semut itu adalah dalam pikirannya adalah pekerja. 蚂蚁的想法呢，就是要不断的努力工作， Makanya ada sebut dengan semut pekerja. 所以我们说到有这个工作的蚂蚁。 Saudara cari saudara-saudara di Wikipedia atau di Google. 就是我们上网络去查一些网站， Saudara ketik semut pemalas ada nggak? 我们就是在哪里打出这个懒惰的蚂蚁，你会 Saya- 找不到吗？ Saya belum pernah. 找不到。 Tetapi saudara-saudara, semut itu adalah pekerja. 但是我们就是找那个工作的蚂蚁呢， Naturnya adalah bekerja. 那个原来就是他们的天性。 Naturnya adalah dia memberi manfaat untuk kepentingan bersama-sama. 蚂蚁的天性呢，就是它愿意为大家贡献自己的能力。 Saudara, kalau ada saja makanan remah-remah atau permen atau apa di satu tempat, 所以呢，就是在一个地方有一些剩下来的食物或者是糖果。 saudara, karena di rumah di Cawang itu suka banyak semut dan saya pernah cerita digigit oleh semut merah lagi mandi sampai 30 ekor. 我曾经讲过，我洗澡的时候呢，突然有30只的这个红蚂蚁咬我。 Karena rupanya semutnya itu ada di belakang keramik sana, itu lalu kemudian naik ke handuk saya. 原来那一个蚂蚁呢，它爬上我的毛巾。 Jadi setelah mandi saudara saya pakai handuk itu betul-betul itu semut semua, 所以 semut 当 merah. 我要用那个毛巾的时候，那个毛巾很多蚂蚁， Wah, saudara saya bingung mau garuk yang mana, semua tempat digigit semut. 被它们咬得遍体鳞伤，我不晓得要去抓哪一个方面。 Saudara, dari sana saya belajar tentang semut. 所以从中呢，我就学习了这个蚂蚁的功课。 Jadi saya berniat balas dendam kepada semut. 所以呢，我就很想要报复。 Saya pernah cerita, saudara, akhirnya saya telusuri, saya tidak akan bunuh semut yang di bagian depan. 所以呢，我的方法并不是找那个站在最前面的那个蚂蚁， Saya cari semut di mana sarangnya. 我要去找的就是它们的窝。 Saudara, dari tempat handuk saya lihat, dari dia jalan ke sini semut saya lihat baris ke belakangnya. 所以呢，我就看着这个蚂蚁的这个队伍，找到它最后面的那个尾端， Saudara, saya kaget luar biasa. 令我吃了一大惊。 Di antara keramik ada lubang kecil. 没有想到呢，在那个缝隙里面呢，有一个很小的 Tapi 地 di 方， dalamnya mungkin ribuan semut merah. 但是里面呢有1000多只的这个蚂蚁。 Saudara, sebelum saya membunuh semut, 在我还没有把它们都除灭的时候， saya berdoa, 我祷告说， Tuhan ampunilah kalau hambamu hari ini terpaksa membunuh. 就是今天我杀了这么多蚂蚁，求神怜悯我。 Saudara, saya masukin itu semprotan untuk serangga. 所以呢，我就把那个杀虫剂喷过去， Arahkan ke lubang itu. 向着那个蚂蚁洞， Wah, saudara semprot. Ya saudara. 我喷了很久。 Setelah itu saya semprot seluruh semut yang di luarnya. 然后呢，我才是要喷在外头的那些蚂蚁。 Pada hari itulah Pendeta Wendy menjadi pembunuh. 所以那天呢，我真的是做了一个杀手。 Tapi semenjak itu saudara, saya pikir tidak ada semut lagi. 从此之后，以为就不会再有这个蚂蚁出来。 Ternyata semutnya ada lagi. 没想到，虽然蚂蚁不在了， Dari dapur, 从这个厨房里， ada di meja, 在桌上， berbaris. 又在有队伍， Saya nggak bunuh.
我不杀他们了。 Saya lihat lagi arah jalannya. 我在看他们走向那个方 Saya 向， cari saudara-saudara. 我在寻找他们的窝。 Ternyata di belakang lemari rak piring di dapur. 没想到就是在这个厨房的那个放盘碗的位置的后面， Lalu saya tutup kiri kanan pakai kain. 然后我就把这个盘碗呢都用布盖起来， Sebelah sini saya tutup. 我这边盖起来了。 Pembunuhan lagi terjadi. 我早又在做这个杀戮的事情， Lewat lubang yang segitu, 很小的一个洞里， saudara saya semprot lagi. 我又在喷了很多这个杀虫剂。 Akhirnya hilang itu semut. 后来这个蚂蚁都不见了。 Saya percaya saudara, semutnya tetap tidak akan pantang menyerah. Dia akan terus melakukan perkara yang sama. 但是呢，我有一个信念，这个蚂蚁呢，它不会就这样子的放弃，它还会在别的地方出现的。 Saudara, semut walaupun dibunuh, dia tetap akan bekerja. 所以我们看到这一个蚂蚁呢，虽然被杀害了很多，它还是继续努力工作， Dia tidak akan berhenti. 它不会停止的。 Karena natur dalam dirinya adalah bekerja. 因为这个蚂蚁的天性呢，就是要工作的。 Natur di dalam dirinya adalah tolong menolong. 它里头的那个天性就是要彼此帮助。 Saudara, semut tatkala melihat barang yang beratnya 5 kali lipat, 4 kali lipat dari berat badan dia. 有的时候看到一个动物件呢，比它的这个身量还要重4、5倍的， Dia tidak mengeluh. 它也不会在哪里发怨言。 Tidak ada teman-temannya. 他找不到他的朋友们， Dia akan berjuang angkat sendiri yang beratnya 5 kali lipat dari badan dia. 他会自己一个蚂蚁那样努力的把那个东西抬起来， Dia tidak akan tinggalkan makanan itu. 他不会把那个食物留在那个地方。 Dan menariknya semut, 而且也很吸引我们的， dia bawa makanan itu ke lubang. 他是把那个食物呢抬到他们的窝里去。 Kalau kita jadi semut bagaimana? 如果我们平常人的方法是怎么样 Ih, 呢？ dapat makanan. 有好吃的东西， Saudara akan bawa ke lubang supaya dimakan rame-rame, atau saudara cari tempat sepi, makan sendiri. 是不是我们会带回去跟大家分享，或者找一个安静的地方自己享用呢？ Halo, kira-kira bagaimana? 请问大家，你的方法会怎么 Cari 样？ tempat sepi, makan sendiri. 有的人说，我当然是找安静的地方自己享用。 Semut itu kalau dapat berkat dia bawa ke lubangnya. 可是呢，蚂蚁它有好吃的东西，它带回去它的窝里， Untuk makan bersama-sama bukan dimakan sendiri. 所以呢，就是要跟他们的蚂蚁群体一起分享。 Saudara, dari bagian ini aja kita belajar kepada semut. 所以从这一方面呢，我们也只好要向蚂蚁学习。 Selain dia seorang yang pekerja dan rajin, 它不单只是很殷勤， tidak ada yang namanya kata malas dalam rumusan daripada semut. 所以呢，蚂蚁很殷勤努力，它一点都没有懒惰。 Dan kalau dia dapat berkat, dia bawa ke lubang. 然后它有了这个食物呢，它带到它的窝里。 Semut sekalipun tidak pernah baca Alkitab, 虽然这个蚂蚁它不读圣经， tapi semut sangat mengerti arti dan makna Kisah Rasul pasal 2 tentang jemaat mula-mula. 但是呢，就好像这个《使徒行传》里面说到起初的教会， Jemaat mula-mula tidak ada yang kekurangan. 起初的信徒他们都没有缺乏。 Kalau ada orang yang kesusahan, ada di antara mereka yang menjual harta benda miliknya sebagian untuk bisa mencukupkan yang kurang. 就是他们当中有缺乏的，就会有人把他们的产业卖掉来分享给其他的。 Firman Tuhan berkata mereka bergilir melakukan, katakanlah, makan di rumahnya secara bergantian. 而且圣经也记载，他们轮流的在每一个人的家中聚会吃饭， Dan Alkitab berkata sehingga kepunyaan mereka menjadi milik bersama. 直到他们的房屋公用。 Semut sangat memahami, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal kedua. 所以呢，我们看蚂蚁，他们很明白这个《使徒行传》里面的 Kalau 真理。 tidak percaya, 你都不相信的话， nanti pulang ke rumah cari semut. 你回到家，你看一看蚂蚁， Coba tanya sama semut. 你可以问蚂蚁。 Semut, tadi saya kebaktian dengar khotbah, pendeta khotbah Kisah Rasul pasal kedua. 刚才我看了教会讲，牧师讲到说到《使徒行传》第2章， Apakah kamu mengerti? 你明白吗？ Ya, saudara-saudara, pasti semut itu tidak akan menjawab kita. 这个蚂蚁肯定不会回答你的问题， Semut akan bilang, 他会说， Hai pemalas, belajarlah padaku.
他说懒惰的人呐，你向我学习吧。 Nah, kurang lebih seperti demikian. 可能他会这么说。 Saudara, kekurangan kemiskinan 所以缺乏还有穷困， salah satu penyebabnya adalah kemalasan. 其中的原因就是因为懒惰， Sehingga dia membutuhkan bantuan pertolongan orang lain. 知道他需要别人的帮助。 Jadi orang yang miskin seringkali disebabkan oleh kemalasan. 所以我们知道一些穷困的人的原因呢，是因为他们懒惰。 Sedangkan orang yang pelit itu disebabkan oleh hawa nafsu. 还有那些非常吝啬的人，乃是因为他有这个很大的欲望。 Yang pelit tidak mau membantu itu dosa. 那个非常吝啬的人不愿意帮助别人，也是一个罪。 Yang miskin malas tidak mau bekerja itu dosa. 那个懒惰的人以至于穷困，他不要工作也是罪。 Saudara, kedua dosa ini kalau digabung itulah yang menyebabkan persoalan. 所以当这两种罪都合在一起的时候，就产生问题。 Akhirnya timbul perampokan, timbul pembegalan, timbul pencurian. 所以就发生了很多的偷窃、抢劫各方面的罪恶。 Saudara, karena ada faktor perbedaan katakanlah kondisi ekonomi yang dilebarkan, 因为我们看到贫穷跟富有的人之间的悬殊太大， yang disebabkan oleh satu, 它其中之一的原因， orang yang serakah, penuh hawa nafsu dan pelit. 就是因为有人很贪婪、很有大的欲望，而且很吝啬。 Yang kedua, 第二， disebabkan oleh orang yang malas bekerja dan mau gampangnya saja hidup. 因为有一些人懒惰，不要工作，想要舒服的过日子， Hidupnya cuma mengangkat tangan, 他只有伸手向人要钱， tetapi tidak turun tangan. 他却没有把他的手放下帮助别人。 Tetapi orang yang serakah hidupnya cuma menggenggam 可是那些贪婪的人呢，他只有把他的手掌心抓得紧 dan 紧的， mengangkat ujung jari. 所以他只有举起他的一只舌子， Kalau dia berkuasa, dia kaya, 就是他有权柄，他很富有， dia genggam sendiri, 他把这一切都抓在他的掌心里， dan dia akan memerintah dengan kuasanya. 他只有用他的权威来吩咐别人， Dia tidak mau memberi. 他不愿意分享。 Sedangkan yang miskin 可是贫穷的人， hanya bisa membuka tangan, menolong, meminta pertolongan kepada orang lain. 他只有能够伸手的向别人求帮助、要钱， Tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. 却不愿意真正好好的工作。 Saudara, bulan diakonia, bulan Oktober ini, 所以但愿今年我们的这个仁爱月， saudara, diakonia adalah untuk menolong orang. 我们知道仁爱主呢，就是要帮助别人。 Namun catatan untuk bidang diakonia, 可是呢，也希望仁爱主也注意到的， dia harus menolong orang yang tidak mampu. 我们帮助的是那一些没有能力的人， Kalau menolong orang yang salah, 就是帮助了错误的人， bukan menolong orang yang tidak mampu, 不是说那些没有能力的人， tapi menolong orang yang tidak mau. 乃是那些没有意志的人。 Dia kalau mau bekerja, dia sungguh-sungguh, dia rajin, 如果他要工作，他努力， dia mampu, 他有办法， dia ada waktu, 他也有时间， dia bisa punya motivasi, 他有很大的动 dia 力， punya kesungguhan. 他有一个认真的心， Maka dia akan dimampukan kalau dia punya kemauan. 就是他有那个意志，他肯定会有能力的。 Tetapi kalau orang yang tidak mampu, 可是一个没有能力的人， dia sudah kerja banting tulang dengan segenap hatinya, dengan segenap 可以 keberadaannya. 看得出来，他非常拼命的工作，用了他全心全力来做事情。 Karena satu dan lain hal, dia kemudian sudah tidak mampu lagi untuk menghidupinya. 但是因为某一种的原因呢，使到他失去了来喂养自己的能力。 Saudara, saya dihubungi oleh seorang jemaat penjual nasi kuning. 我有一个会友，他是卖这个姜饭的黄色的那个饭， Dia rutin berkala minta saya doakan. 他每一次都是有固定的要我为他祷告。 Pak Pendeta, doakan saya. 他说：“牧师啊，请你为我祷告， Saya jual nasi kuning. 我是卖这个饭的。 Ya kadang lancar, kadang biasa, kadang sepi. 我们做小生意的，有时候比较顺畅，有的时候呢也没有什么生意。 Satu kali saudara dia WA saya. 有一次呢，他就寄短信给我， Agak siang. 已经差不多很中午了。 Dia bilang, Pak Pendeta, 他说：牧师呀，
Gak pernah sesepi ini. 从来没有好像这个青天那样的没有生意。 Nasi kuning saya 我要已经预备好的这些饭， dari pagi sampai siang ini gak ada satupun yang beli. 从早上到下午中午都没有人买。 Saya bilang kepada dia, 我就跟他说， "Kak, berapa bungkus yang kamu jual hari ini kalau itu terjual?" 你今天预备了多少个饭盒？ Saya bilang, saya akan beli, saya akan bantu setengahnya, saya akan kasih uang seperti jual setengahnya. 我想我会给你一半的那个跟你买起来。 Oh Pak Pendeta bukan, saya bukan mau bukan Pak Pendeta bukan bantu saya enggak katanya. 他说不是要牧师这样子的帮助我。 Saya bilang kepada dia, 我就对他说， kalau begitu 既然如此， nasi kuningmu 你的那个饭盒， kalau sebut saja itu terjual 100 bungkus. 你就说已经卖了100盒的话， Saya bilang yang 50 bungkus kamu bagikan aja sama orang lain. 剩下的那个50盒呢，你就分给别人。 Nanti saya yang bayar. 那一个钱跟我算。 Oh bilang nggak usah Pak Pendeta, tapi saya akan bagikan katanya. 他说不用，还是我自己来。 Akhirnya dia bungkus-bungkusin itu. 结果呢，他把他的饭呢都包起来了。 Setelah bungkus saudara hampir dengan jumlah yang sebutlah 50 bungkus. 当他把那个饭包起来，大约就是真的有50份。 Selang berapa waktu 不久之后呢， dia WA saya lagi. 他又寄给我短信， Pak Pendeta setelah saya bungkus 他说：“牧师啊，当我把这些饭盒预备好了50份， ada orang datang. 突然间有人来 Bu, 跟我说， saya kalau pesan banyak bisa enggak? 如果我要买很多的，你 Karena 有没有这个 butuh buat 存货？ makan siang. 就是要用这个中餐的。” Berapa bungkus Bu? 他就问你们需要多少盒呢？ 40 bungkus. 他说需要40盒。 Haleluya saudara. 哇，感谢主！ Saudara, orang yang rajin dia tidak akan mengeluh dengan keadaan yang ada. 所以呢，一个勤劳的人，他不会为他的情况而埋怨。 Saudara, orang-orang seperti inilah yang harus dibantu. 好像这样子的人是应该我们去帮助的人。 Orang seperti inilah kalau dibantu dia akan maju, dia akan sukses. 这样的人呢，当你帮助他，他会成功的， Yaitu dia dibantu supaya dia bisa mandiri. 就是帮助他，让他能够自力更生。 Tetapi kalau orang yang malas, 但是那些懒惰的人， makin dibantu bukan mandiri. 你也帮助他，他不是更加的能够自立， Makin dibantu makin bergantung. 他反而越加的依赖， Makin dibantu makin malas. 反而越帮助他，他就越懒惰。 Akhirnya kita tidak mau membantu. 以至于他自己也不想要去帮助别人， Akhirnya dari dibantu makin malas. 所以越帮助他，他反而越懒惰。 Bantuan dihentikan. 结果呢，给他的这个帮忙呢就停止了， Orang itu maki-maki kita. 他反而在哪里埋怨？ Dasar orang Kristen tidak punya kasih. 他说这就是基督徒，他们的爱心就是这样子。 Saya lagi susah, bukan dibantu malah dihentikan. 我在 Wih. 困难的时候，不是要来帮助我，反而把 Saudara, 这 orang 个 yang 帮 malas 助 itu 停 saudara 止。 kadang-kadang bisa jadi jahat. 所以那些被受到帮助的人，有时候反而变成坏人。 Saudara, saya punya anak asuh. 我有抚养一些孩子， Beberapa anak selesai sampai kuliah. 他们当中有的成功的读了大学。 Tapi makin kesini karena ekonomi makin sulit, saya bilang saya nggak bisa bantu, cuma bisa sampai SMA. 所以呢，后来因为经济情况的缘故，我就说我只有能够帮助他们读完这个高中。 Saya sedih dengan satu anak yang anak itu berprestasi, nilainya bagus. 我感觉很遗憾的，就是其中有一个学生的成绩非常好， Saya bilang kepada dia, saya nggak bisa lanjut untuk dukung kamu kuliah. 所以呢，我只好跟他说呢，我没有力量来帮助供你念大学。 Kamu sekarang harus bersandar kepada Tuhan. 所以现在呢，你必须要向神祷告，求神来帮助你。 Dia bilang nggak apa-apa, tapi saya tetap mau kuliah. 他说没事，我还是有这个信心，我要读大 Dia 学。 bilang Pak Win doakan saya 所以 aja. 呢，请牧师为我祷告。 Karena sudah terpisah saudara secara jarak, dia di Bandung, saya di Jakarta. 因为距离的缘故，我现在在雅加达，他还是在万隆， Hanya saya doakan lewat WhatsApp. 所以呢，我就在这个群体里面跟他祷告。 Saudara, saya sedih sekali ya. Akhirnya selesailah demikian.
所以呢，我实在的非常的遗憾，不能够帮助他。 Tapi anak ini tidak malas. 可是呢，这个孩子呢，他并不懒惰， Dia tidak bergantung kepada saya. 他也不会说只要想到依靠我。 Semenjak itu dia mau kuliah. 然后呢，他因为想要读书， Dia seorang anak Tuhan yang baik. 他是一个很好的、有信心的 Dia 孩子。 makin tekun berdoa mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan saya. 所以呢，他就真的自己向神祷告祈求，不再依赖我为他祷告。 Saudara, singkat cerita, akhirnya dia diterima di Universitas Negeri Unpad. 后来他真的是被国立大学收了，就是在这个文法大 Dan 学。 Unpad itu saudara dibiayai oleh negara. 而且我们知道国立大学是国家赞助的学校。 Saudara, anak ini dia bukan tidak mampu. Dia tidak mampu tapi dia mau. 所以呢，这个孩子虽然经济情况不好，可是他有一个很大的意志， Dia memasuki semester pertama. 所以他进入第一个学期。 Saudara, bila kita sebagai anak Tuhan, 他是神的儿女， ada dua bagian yang kita harus lakukan. 所以我们有两个部分是需要顾及到的。 Saudara yang diberkati oleh Allah, 当我们从神那里得到很大的恩典， jangan hanya punya kebiasaan menggenggam dan telunjuk. 我们不要当只是抓在我们的手里，或者是正在指责让别人去做。 Saudara yang mungkin sedang berjuang dengan kehidupan dan kesulitan. 有一些人正在生活上非常的努力的工作， Saudara, berjuanglah semampu saudara. 你要努力的去工作。 Kita boleh tidak mampu, tapi tidak boleh tidak mau. 我们可能没有力量，但是我们不可以不愿意。 Saudara lakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. 当我们把我们的部分做得好，我们很勤奋的话， Tidak mungkin Tuhan tinggal diam. 不可能神在哪里不 Tuhan 什么都 akan 不 menolong 无动于衷 engkau. 肯定神会帮助你 Kita 的。 boleh saudara berharap kepada bantuan orang lain. 我们虽然也可以盼望别人帮助我们， Tetapi kalau kita tidak bisa membantu diri sendiri, 但是当我们自己也不愿意帮助自己， tidak akan ada orang yang sanggup terus-menerus menjadi topangan buat dirimu. 绝对不会有人能够不断继续的来支撑我们。 Sebagai penutup, saya ingin memperkenalkan bank yang ada di Indonesia. 所以在这个结束之前呢，我想要介绍一些银行， Bagaimana kita cara menolong diri sendiri? 我们怎么样帮助自己呢？ Saudara harus pergi ke bank Mandiri. 你就要去到这个Mandiri 银行。 Kalau saudara ingin menolong diri sendiri harus ke bank Mandiri. Berjuang mandiri, jangan bergantung kepada bantuan orang lain. 所以呢，你要自己的努力，不要依赖别人。 Bagaimana saudara yang diberkati oleh Allah supaya diberikan hati mau menolong orang lain? 就是你是得到神的给福气，你有一个愿意帮助别人的心， Saudara harus pergi ke bank BCA. 你要去这个 BCA 银 Kalau 行， saudara sudah ke bank BCA, saudara akan dengan kerelaan ingin menolong orang lain. 因为你去这个 BCA 银行呢，你就会愿意帮助别人， Karena untuk bisa menolong orang lain, 因为你要帮助别人， saudara di hatimu harus ada BCA, 你的心里要有这个 BCA， yaitu banyak cinta asih. 就是要有很多这个爱心。 Kalau 关 kamu 怀 tidak digerakkan oleh kasih dan asih dalam dirimu, sulit mau bantu orang lain. 就是你的心里没有爱，没有关怀，你很难去帮助别人。 Bagaimana saudara supaya bisa saling tolong menolong? 我们怎么样彼此之间能够互相帮助呢？ Yang pertama, Bank Mandiri menolong diri sendiri dengan cara mandiri. 首先就是那个Mandiri的银行，让你能够自立。 Yang kedua, untuk menolong orang lain, saudara, Bank BCA supaya saudara harus punya hati banyak cinta asih. 然后呢，第二就是你有那个爱心关怀别人，你有这个 BCA 的心态。 Bagaimana supaya bisa saling tolong menolong? Sekarang tolong menolong ya. 现在我说到呢是怎样彼此帮助， Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. 就好像加拉太书6章第2节说的， Bertolong-tolonglah menanggung beban sesamamu. 你们要彼此帮助来担当各自人的重 Karena 担， di sanalah engkau memenuhi hukum Kristus. 因为你这样行就合乎神的教导， Kalau saudara ingin bisa bertolong-tolongan, 就是你要彼此帮助， saudara harus pergi ke Bank BRI. 你要去这个 BNI 银行。 Apa itu BRI? BRI 银行是什么银行？ Bertolong-tolongan dengan rela dan inisiatif. 所以呢，你愿意的、甘心情愿的、主动的去帮助。 Saudara tidak akan ada kebiasaan tolong-menolong dalam gereja
就是在教会里面没有这个愿意去帮助人的心。 Kalau saudara menolong karena disuruh, 因为你是被人家推动才愿意去帮助的。 saudara menolong dengan rela. 但是呢，其实你应该是甘心情愿、主动的去 Selain 帮助。 rela, 不单只是甘心， saudara harus inisiatif. 你也要有这个主动的那个 Kita 态 lihat 度。 orang sedang susah, memang dia tidak mampu, bukan dia tidak mau. 我们看到一些他本来就没有能力，并不是懒惰的人。 Kita tahu keadaannya, 我们知道他的情况， kita sudah cek riwayatnya. 我们也已经观察了他曾经所做的事情。 Tapi kalau riwayatnya jelek nggak usah ditolong, itu orang yang salah, jangan ditolong. 就是他之前有一些不好的坏习惯，我们就不要帮助他。 Karena ada orang tertentu, saudara-saudara, 因为有一些人， dia namanya bisnis kesusahan. 他真的是把他的穷困来做买卖的生意。 Dia cerita kesusahannya kemana-mana. 他把他的这个难处呢，到处跟人家说。 Jadi satu kesusahan dia 10 orang yang menolong, namanya dia bisnis kesusahan. 所以呢，他的一个困难有10个人来帮助他。 Jadi saudara jangan sampai menolong orang yang salah. 所以呢，不要去帮助那些错误的人。 Kalau riwayat-riwayat belakangnya itu banyak nipu, banyak bohong, banyak belat-belit, itu nggak usah ditolong, nggak usah. Nggak usah rasa bersalah, nggak perlu ditolong orang itu. 因为有些人呢，他们真的是之前懒惰的，或者是欺骗的各方面的人，你们不帮助他没问题。 Saudara, siapa orang yang paling harus ditolong? 所以我们最主要的帮助是怎么样的人呢？ Kondisinya membutuhkan pertolongan. 就是他的情况呢是需要帮助的， Tapi dia tidak buka mulut meminta tolong. 但是他自己却并没有不到处开口要别人来帮 Orang 他。 itu yang patut ditolong. 这样的人呢是应该我们帮助他的。 Jadi gereja dan bidang diakoni harus lebih pandai inisiatif melihat orang mana. 所以教会的人爱主要有主动的，还要有爱心的来注意 Saudara, 这些 orang 人。 itu butuh ditolong, 这个人他是要帮助的， tapi dia tidak membuka mulut minta tolong. 但是他不随便的开口跟人家求 Orang 帮助 itulah 的。 yang harus ditolong, tidak usah tunggu dia melakukan pengajuan. 所以呢，这样的人应该去帮助他，不要等到他出声音。 Tapi kalau orang yang terus mengajukan minta tolong, 但是当一些人一直不断的要求别人来帮助他， setelah dicek kiri dan kanan, 当我们看了他的情况， ternyata nggak minta tolong sama kita aja. 原来他要求帮助的对方并不单只 Ternyata 是教 dia 会， pun bergereja di 4-5 gereja. 他也去了好几家的教会。 Dia bisnis kesusahan 他 dia. 真的是把他的难题成为一个买卖的生意。 Saudara mungkin pernah kan menolong orang karena kita kasihan. 是否我们曾经因为怜悯的缘故呢，来 Saudara, 帮助一个人？ berbahaya kita menolong orang karena kasihan. 就是我们帮助别人，是因为我们有了这个可怜他的心。 Karena kebanyakan yang menolong karena kasihan karena orang itu bicara minta tolong. 可怜是因为这个人一直不断的向我们诉苦。 Memang saudara membantu orang paling gampang orang datang ke kita. Itu lebih mudah. 所以呢，就是要帮助别人，当然最方便的就是人家向我们开口。 Tetapi waktu kita mau membantu, kita cari orang, lihat siapa yang perlu dibantu, itu lebih berat. 但是呢，就是我们自己去找需要帮助的人，当然是比较有困难， Karena kita habis waktu. 因为我们需要付出时间。 Tetapi saudara menolong orang yang terlalu sering datang ke kita, 但是当我们帮助那个经常来向我们要求的人， saudara perlu berhati-hati. 你要更加的谨慎。 Jangan-jangan orang itu adalah kelompok orang yang memang tidak perlu ditolong. 说不定这样的人是属于那些不需要被受到帮助的， Karena makin ditolong dia makin rusak. 因为你越帮助他的情况越来更糟糕， Dia semakin malas, dia semakin berdosa. 他越来越懒惰，也犯了更多的罪， Kita pun berdosa 我们也跟着犯罪了， karena menolong orang yang salah. 因为我们帮助了错误的人， Sementara orang yang seharusnya ditolong, 本来应该得到帮助的人， kita tidak bergerak, 我们却没有去帮助他们， kita tidak rajin untuk mencarinya. 我们不勤奋的寻找需要帮助的人， Mereka yang perlu ditolong kadang berada di sudut-sudut dalam keheningan. 这些需要帮助的人，可能他们是在角落里，他们在幽静的地方， Orang ini tidak membuka mulut, dia tutup mulutnya rapat-rapat. 他们不开口，他们静默无声。 Orang seperti ini punya harga diri.
这些人他们有自己的自尊心。 Orang ini berani mati karena kelaparan daripada dia hidup karena meminta-minta. 因为他有自尊，他甘愿饥饿，不愿意向别人面前做乞丐。 Orang seperti ini kalau dibantu, 这样的人，当你帮助他， dia akan jadi orang luar biasa. 他将成为一个不得了的人。 Satu kali ada anak sekolah minggu datang ke saya, anak sekolah minggu sini. 曾经有一个主日学生来见我， Saya lihat tasnya bagus. 我看见他的这个书包很 Saya 好。 bilang tasmu bagus, isinya apa? 我说你的书包那么漂亮，里面是装了些什么东西？ Oh ini saya jualan katanya. Jualan. 原来他是做小买 Ya, 卖的， umurnya paling berapa? 9 tahun. 只有9岁的孩子。 Dia bilang, Pak Pendeta mau beli enggak? 他还会问我，牧师你要买吗？ Oh beli apa? Saya 我说 bilang. 我可以跟你买什么？ Coba lihat dulu. 我看你卖些什么东西。 Pas dibuka, saudara-saudara, 他把他的包打开， cepitan rambut. 里面有很多这个发夹。 Saya bilang, oh iya lupa Pak Pendeta laki-laki. Iya. 他说哦，牧师男孩子不用到这些东 Saya 西。 bilang, kenapa kamu jualan? 我说你为什么卖东西呢？ Karena mama suruh jualan. 因为妈妈叫我卖东西， Supaya saya punya uang jajan sendiri. 让我自己会有零用钱。 Saudara, anak luar biasa. 我说这个孩子很了不起， Dia memang mungkin keluarga tidak mampu. 他知道他的家里经济情况不好， Tapi anak ini anak orang kaya. 但是呢，这个其实他是一个有钱的孩 Dia 子， kaya dengan motivasi. 他拥有很大的动力， Dia kaya dengan kesungguhan. 他有很认真的态 Dia 度， berjuang dapatkan uang jajan. 他也有奋斗的那个意志，愿意争取这个零用钱。 Dengan menjual cepit rambut ke Pak Pendeta yang ternyata lelaki. 所以呢，他甚至想到把那个发夹卖给男牧师。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 所以呢，亲爱的弟兄姐妹， Cari, 你要寻找， temukan orang-orang seperti ini. 要寻见好像这样的人， Tidak perlu kita menunggu dia meminta tolong. 不是要等待他们出生，要我们去帮助他。 Karena orang seperti ini tidak akan membuka mulutnya meminta tolong. 因为这样的人呢，他们也许不会开口， Tapi kalau kita menawarkan bantuan, meminta tolong, katakan karena Tuhan menggerakkan saya. 可是当我们帮助他的时候呢，我们会说是神推动我来帮助你。 Itu cara untuk membuat orang yang tidak mau menerima pertolongan dengan cara karena Tuhan menggerakkan saya, dia takut. 借此呢，你就会帮助他，因为你说是神推动你去帮助他， Katakan bukan karena saya baik hati, 不是因为我自己有慈善的心 tapi 肠， karena Tuhan menggerakkan saya. 乃是因为神推动我， Saya datang ke tempatmu. 所以呢，我来到你的面前， Apa yang harus saya bisa bantu? 我看你需要怎么样来帮助， Saudara, temukan orang seperti ini. 你要寻找这样的人， Maka kita akan menemukan orang-orang hebat di jemaat kita ini. 那你就会发现，在我们当中有一些非常了不起的人。 Saudara, selain kita dalam ibadah ini duduk di bawah menghadap ke depan, 所以当我们聚会的时候，我们坐在会堂，我们向前看。 memang harus seperti itu kalau ibadah. 当然，我们聚会的时候就是这个模式。 Saudara bayangin kalau saudara ibadah saya khotbah, saudara lihat kiri kanan ke belakang, ya saudara pasti ditegur kan. 就是在聚会的时候，我讲到你们没有好好的看前方，你们看左右方的话。 Tapi setelah pulang dari ibadah, 但是呢，从这个聚会场所回去之 saudara 后， tidak boleh cuma lihat ke depan, 你不可以单只专注于前面的事 hanya 情， memikirkan masa depan diri sendiri, 不单只是想到自己的前途如何， hanya memikirkan apa yang bisa saya dapatkan untuk diri sendiri. 还在那里想能够用什么东西填满自己的需 Sesudah 要。 saudara pulang dari kebaktian, 当你从这个聚会场所出去， saudara wajib lihat kiri kanan belakang. 你要注意看前后左右方 Siapa orang yang Tuhan gerakkan kepada saya untuk kita bantu. 有什么人是神推动你要你去帮助他们的。 Setelah saudara tahu, 当你知道了， saudara tidak mau menemui orang itu. 你不要说不去找他们， Saudara temui bidang diakonia gereja. 你去找教会的仁爱组， Mereka yang akan menyalurkan kebaikan berkat yang ibu bapak miliki. 让仁爱组把你的帮助来通过你们给他们。 Tapi Tuhan, saya tidak ada waktu lihat kiri kanan bagian belakang kalau udah pulang ibadah. 就是你说从聚会场所出去，我没有时间看我的左右前后。
Saudara paling mudah 最简单的， pulang kebaktian cari Pak Fondi. 你只要找我们的志雄弟兄， Ya, cari bidang diakonia. 找仁爱组。 Pak, Bu, saya titip ke bidang diakonia. 我把我的这个帮助的钱奉献给教会，给 Saya 仁 ada 爱组。 sedikit berkat. 我有一点点的恩典， Ya, tolong disalurkan untuk orang-orang yang diceritakan sama Pak Pendeta dalam khotbah tadi. 让这个帮助能够达到那些需要的人。 Biarkan bidang diakonia yang kerja. 所以让仁爱组去来 Karena 使用。 bidang diakonia pekerjaannya gitu, lihat kiri kanan depan belakang, ya itu pekerjaannya. 因为呢，仁爱组的这个工作的方式呢，就是看前后左右方。 Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita nyatakan bersama, pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺，宣读我们的信仰。首先用中文读，然后用印尼文。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生。 在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而同的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活。 我信永生，阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. 会众请坐下。 Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Wendy. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bersyafaat buat jemaat-Mu Tuhan di dalam segala pergumulan, kesulitan, masalah hidup yang dialami. Buat yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang mengalami problem ekonomi, Tuhan bukakan jalan. Dengan semangat bekerja, dengan kerajinan, dengan karakter, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dan tentunya dengan campur tangan Tuhan yang membuka jalan-jalan yang tertutup, melancarkan apa yang terhambat. Berkat juga buat keluarga jemaat di dalam segala permasalahan yang terjadi. Tuhan akan menolong agar rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan mengalami pemulihan, mengalami kekuatan, kasih yang mulai hilang, kehangatan yang telah tiada dalam rumah tangga. Tuhan kembalikan karena mereka mau menyerahkan rumah tangga mereka kepada tangan Tuhan yang memimpin dan bukan menghancurkan rumah tangga mereka kepada ego dan dalam keberdosaan. Berkati ya Tuhan anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, ada berada di tempat-tempat jauh dari kami. Lindungi mereka, jagai mereka di dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk banyak harapan dan doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Namun Tuhan belum menjawabnya sesuai dengan harapan kami. Biarlah kami menyerahkan setiap doa yang kami mohonkan dengan berkata, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Kami serahkan ya Tuhan gereja-Mu di dalam persiapan menjelang ya Tuhan Natal Tahun Baru. Tuhan akan juga memberkati panitia yang sudah terbentuk
kemudian para pelayan yang disiapkan sehingga semuanya boleh terselenggara dengan baik, tidak semata-mata melakukan kegiatan ibadah rutinitas, tapi menghayati tentang kehadiran Kristus, kelahiran Kristus, kasih-Nya, rencananya, karyanya yang akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memuliakan Tuhan dan mengerjakan bagian kami di dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa-doa yang lain, termasuk bangsa negara kami, Tuhan yang pimpin dan lindungi. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Malaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 亲爱的弟兄姐妹，每第一个周日，我们有机会向主献上1/10奉献。马拉基书3章10节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮。以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，轻浮于你们，甚至无处可容。” Kini, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita, dan kita naikkan pujian Mars Gempur. 来，我们以喜乐的心献上1/10奉献，我们一同唱乐意奉献。上帝已赐福我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不致缺乏。来遵守神的诫命，献上我们的奉献，甘心乐意奉献。恭敬拜在主前，来献上这份奉献。主的爱激励我心大旨意，来献上这一奉献，让主权掌管我心，尊崇主名直到永远。Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Berikan padanya, mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan. Berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, inilah persembahan perpuluhan, dan kalau Engkau sudah memberikan segala-galanya buat kami,
kami memberikan sebagian yang pada akhirnya pun buat kami sendiri, buat orang-orang yang membutuhkan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat pengelolaan berbagai hal yang terjadi dalam komunitas gerejamu. Pakailah ya Tuhan para rekan majelis, pengurus yang mengelola keuangan ini sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati buat tangan-tangan yang sudah memberikan, tidak pernah menjadi kekurangan tatkala kami memberi. Namun janji Tuhan tatkala kami memberi, maka hati kami penuh dengan kekayaan dan sukacita yang mendalam, dan Tuhan pun bisa mengembalikan berkali lipat dari apa yang sudah diberikan. Namun motivasi kami yang sesungguhnya bukan memberikan persembahan supaya mendapat berkali lipat, tapi memberi persembahan karena kami sudah mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan segala-galanya yang terindah dari Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kesalahan oleh Kristus Yesus, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们作为被基督耶稣既从罪恶和过犯得了释放的人，让我们向主为圣为主的荣耀而活。 Mari kita nyatakan tekad kita melalui pujian setiap langkah ikut Tuhan. Pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 来，我们通过赞美每步跟随主来表达我们的决心。首先我们一同唱每步跟随主。首先用中文唱，然后印尼文。 每步跟随主，总要每步跟随主，主要这样每步引导你，每步跟随主，今生踏上每一步，祷告踏上每一步，这是唯一的生的路，每步跟随主。 Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Tatkala Tuhan sudah memberkati engkau, jadilah berkat buat sesamamu. Tatkala engkau mengalami kesusahan, ingatlah, berjuanglah dengan sebaik-baiknya, maka berkat Tuhan pun akan tercurah kepada engkau. Kasih karunia kebaikan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Kebaktian selesai.
Selamat hari Minggu. Mari kita bersaat teduh. 聚会完毕，祝大家星期日快乐，请进入默祷。 Sebelum saat teduh ada pengumuman untuk jemaat yang baru tamu datang, yaitu ada Ibu Marliani, boleh silakan berdiri, dan Bapak Stephen. Oke. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Jatinegara. Tuhan Yesus memberkati.